Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang ceritakan Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Baik, Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum dan kita nak teruskan perbincangan Assalamualaikum pagi ini dengan tajuk Masjid dan Tahfiz Amanah Kita. Dan di talian Skype sekarang ini bersama dengan kita selaku seorang pendakwah Al-Fadhil Ustaz Said Khadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ustaz, kita nak kongsikan, kita nak ulas berkenaan dengan tajuk kita ni, amanah ni, masjid dan tahfiz ni. Dan macam mana sebenarnya kita nak jaga amanah kita ni Ustaz? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa semua warga. Assalamualaikum di mana juga anda berada. Alhamdulillah pagi Jumaat ini, pagi yang sangat barakah dan pagi yang kita sedang nanti-nanti Ramadan yang tinggal berbaki sehari setengah je lagi. Dan esok malam insya-Allah kita jumpa Ramadan. Kita doa banyak-banyak, Allahumma baligna Ramadan. Amin. Baik Ramadan. Yang pagi ni yang menariknya, pagi ni solat telah dirapatkan saf kan di kebanyakan masjid di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Jadi dah lama dah ni, dah 2 tahun dah solat jarak. Ya Ustaz. Saf satu nikmat sangat besar. Kejap lagi sembahyang Jumaat pun kita tertunggu-tunggu ni. Kan? Kita tunggu sembahyang Jumaat yang mana kali pertama dalam tempoh 2 tahun sembahyang Jumaat tu pun insya-Allah dirapatkan saf. Jadi masjid ni satu institusi yang memang sangat rapat dengan kita. Satu institusi memang kita sangat selalu jadi tumpuan lah kitanya kan. Kita perlukan sangat masjid. Sampai rapat dengan jarak tu pun dah jadi satu perkara yang besar bagi kita sebenarnya. Jadi masjid memang satu tempat yang kita perlu bantu, yang kita perlu terus untuk bangunkan, besarkan, elokkan dan sebagainya. Begitu juga tahfiz kita pada bulan Ramadan, kita tahu banyak imam-imam tahfiz akan menjadi imam kita kan, bahkan sebenarnya sepanjang tahun kita memerlukan mereka mengajar Quran kepada kita dan sebagainya. Jadi masjid dengan tahfiz ini memang dua institusi yang kita perlu buat satu tindakan yang konsisten untuk jamin kelangsungan Islam sepanjang masa daripada pelbagai sudut. Dan masjid dan tahfizlah yang dipilih oleh Pertubuhan Mihrab untuk dibantu supaya mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat
ialah kita perlu buat sesuatulah persediaan yang kita lakukan untuk hadapi zaman fitnah yang semakin dahsyat pada hari ini. Allahu Akbar. Betul Ustaz. Saya setuju dengan Ustaz 100%. Tapi Ustaz, bila kita berkata berkenaan dengan masjid dan juga tahfiz ni, kita tak tahu yang mana yang sebenarnya kita boleh bantu, yang kita nak bantu. Boleh Ustaz perincikan masjid ataupun tahfiz mana sebenarnya yang kita nak bantu ni Ustaz? Okey, yang seperti mana yang tertera dekat skrin TV kita daripada tadi itu, kita ada satu masjid yang kita nampak tertera kat situ, Masjid Nurul Islamiah Sungai Chor Rawang. Memang masjid banyak yang perlu dibantu. Masjid dekat rumah kita, masjid kat seluruh negara, bahkan seluruh dunia sebenarnya. Betul. Masjid kita perlukan ataupun kita perlu bantu. Tapi banyak-banyak masjid itu, Pertubuhan Mihrab telah memilih Masjid Nurul Islamiah Sungai Chor Rawang. Atas dasar pertamanya masjid itu memang dah uzur. Masjid itu memang, kalau kita tengok gambar tadi pun kita nampak, masjid itu memang masjid uzur, masjid lama, yang mana kewangannya banyak disalurkan untuk repair lah, kita kata perbaiki balik kerosakan yang ada dekat masjid. Biasalah kalau dah bangunan lama banyaklah kerosakan. Jadi asyik kena baik pulih. Maka akhirnya tak cukup dana untuk membesarkan dan mengelokkan masjid ataupun untuk membina semula. Maka Pertubuhan Mihrab mengambil inisiatif ini untuk membina semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chor Rawang. Keduanya, Masjid Nurul Islamiah ni dia menjadi tempat tumpuan sebab dia berada di tepi jalan besar, betul-betul dekat berhampiran dengan kilang-kilang, bahkan ada kampung orang Islam dekat kawasan sekitarnya. Maka jemaah memang minta sangat-sangat, boleh tak kalau kita besarkan lagi masjid, sebab dia orang sembahyang kan sampai melimpah-limpah kat luar. Dia letak kemah, dia letak kemah lah kat ketika kan. Pun masih lagi tak muat untuk menampung jemaah yang begitu ramai. Begitu juga dengan tahfiz. Tahfiz pula Pertubuhan Mihrab akan pilih tahfiz yang memang dibangunkan mengikut kriteria dan kelayakan yang mempunyai standard pendidikan yang sangat tinggi dan sekali lah yang berdaftar mengikut undang-undang negara. Jadi memang kita perlukan sangat-sangat sokongan daripada semua untuk kita membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chor Rawang dan juga tahfiz-tahfiz yang terpilih untuk kita jadikan ia sebagai saham yang berpanjangan untuk kita semua. InsyaAllah. Dah pun tertera di kaca TV anda sekarang ni bagaimana anda boleh menyumbang. Dan Ustaz, ada tak sebenarnya ganjaran yang khusus ataupun ganjaran yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka yang menyumbang atau membantu masjid dan juga tahfiz? Okey. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan banyak sebenarnya ayat tentang infak di jalan Allah SWT. Antaranya siapa yang bagi infak di jalan Allah SWT, Allah akan gantikan dengan gandaan-gandaan yang lebih banyak. Dalam satu ayat Allah Ta'ala ceritakan tentang seperti tanaman yang tumbuh begitu sampai 700 cabang dan sebagainya. Banyak sangat diganda-gandakan oleh Allah SWT. Kita kalau beli kalau kita fikirkan kita beli baju kita akan lusuh. Kalau kita makanan kita sama ada kita makan habis ataupun basi. Kalau kita kenderaan kita akan lapuk, akan rosak dan sebagainya. Tapi kita bila bersedekah untuk masjid, untuk tahfiz, ia adalah satu simpanan jangka panjang. Jangka panjang yang betul-betul panjang ni, sampai kita dalam kubur, sampailah kita di akhirat, dia akan berterusan pahala tu. Bayangkan setiap kali solat di masjid baru tu nanti, pahala tu akan sampai pada kita. Kalau kita dah baring dalam kubur pun, pahala tu akan sampai ke dalam kubur kita. Di akhirat nanti kita akan nampak hasil dia. Bayangkan juga tahfiz, pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, kemudiannya generasi demi generasi yang menyampaikan Al-Quran ke seluruh dunia, kita dapat pahala. Bayangkan budak ni mengajar kat Jepun contohnya, mengajar kat USA, pahala kita sampai dari sana untuk kita kat dalam kubur. Jadi apa pun, kita terus layari www.infakmihrab.com, dan antara cara yang saya cadangkan sangat-sangat, saya galakkan sangat-sangat ni sempena bulan Ramadan esok ni, apa kata kita sebarkan juga website ini. Kita ada ruangan laman media sosial kita masing-masing, kita ada chat macam-macam dekat WhatsApp dan sebagainya. Apa kata kita sebarkan www.infakmihrab.com www.infakmihrab.com. Jadikan sebagai satu rutin dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kalau kita ada grup kejiranan ke, grup rakan tadika ke, semua sekali kita buat kita sebarkan supaya semua dapat bersama-sama. infakmihrab.com. Bila kita sebarkan, bayangkan bila kita sebarkan, orang menderma, kita dapat pahala. Sebab kita tukang sebar. Itu untuk macam TV Hijrah pagi ni lah. TV Hijrah tolong sebarkan, mudah-mudahan mereka yang berada di balik tabir kan semuanya mendapat pahala juga. Sebab
bersama-sama mengiklankan, mewar-warkan supaya bila orang bagi, kita akan dapat pahala. Kan? Jadi terus sebarkan www.infakmihrab.com. Perlukan sebarkan ini. Amin, amin. InsyaAllah macam dropship lah Ustaz. Kita sebagai dropship lah membantu Ustaz. InsyaAllah kita doakan. Dan kami di TV Al-Hijrah Ustaz sentiasa mendoakan yang terbaik dan juga dipermudahkan segala urusan mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Syed Qadir Al-Jufri kerana memberikan perkongsian yang istimewa sebenarnya kepada penonton-penonton untuk kita rebut peluang ibadah kita dalam bersedekah dan juga berinfak. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Selamat berpuasa. Sama-sama. Ramadan Karim. Ya, mudah-mudahan doakan kami, doakan kita juga supaya kita dapat meneruskan ibadah puasa kita insya-Allah. Dan kepada anda terus hubungi nombor yang tertera sebentar tadi dan ataupun terus menyumbang ke nombor akaun yang kami kongsikan. Insya-Allah mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Adakah kerana masjid dan generasi Hufaz semakin hilang di dunia? Pada Jumaat mulia ini, ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.